Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, bukti cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah dalam Adik dan Al-Quran. Saya Fatimah. Kawan-kawan mesti tak tahu lagi kan? Biar saya yang bagi tahu. Nabi Yaakob mempunyai 2 orang isteri yang bernama Laya dan Rahil. Saya Iman. Kawan-kawan nak tahu tak? Sebenarnya, Nabi Ismail telah berkahwin dengan seorang gadis yang berasal dari Bani Jurhum. Saya Asma. Kalau kawan-kawan nak tahu, Nabi Yusuf pernah bermimpi 11 bintang, matahari dan bulan bersujud padanya. Saya Isyirah. Kawan-kawan nak tahu tak? Nabi Ayub seorang yang kaya raya dan punya tanah yang sangat luas. Saya Salwa. Untuk pengetahuan kawan-kawan, Nabi Ishak adalah putera kepada Nabi Ibrahim dengan isterinya Siti Sarah. Saya Patricia. Kawan-kawan nak tahu tak? Nabi Ismail merupakan anak kepada Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam, Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kabar sebut waras. Waras. Ataupun dalam bahasa Jawa halus, luceng. Sebut? Luceng. Alhamdulillah. Kita bertemu kembali untuk sekian kalinya dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tullabi. Naam. Tasbih. Subhanallah. Kita akan membaca surah An-Nisa seperti biasa. Tapi pada kali ini ayat yang ke-22. Ayat ke berapa? 22. Ya. Siapa yang nak baca ayat tersebut, sila angkat bahu. Gerak-gerakkannya. Oh, nampaknya yang nak membacanya adalah silakan mai yang lain. Semak. Fokus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Ya Allah. Ya, sebenarnya dia ada kesambungan ayat yang seterusnya, ayat yang 23 tapi panjang. Dan tuan-tuan mesti dah boleh sangkakan apakah tajuk yang kita akan ambil dan bicarakan pada hari ini. Kita dengar satu lagi bacaan ayat ke-22. Silakan adik Manni Wassalwa. Okey, yang lain semak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Okey. Tullabi. Naam. Alhamdulillah. Tahmid. Alhamdulillah. Kita bagi 2 mantok kepada diri sendiri. 1, 2, 3. Mantap. Okey. Pertama nak bagi tahu tadi huruf qaf kat dalam bacaan kita tadi. Qaf di antara ciri huruf dia selain daripada qalqalah, maqa, ada pantulan. Dia juga huruf isti'la. Huruf apa? Isti'la. Dia tak boleh baca maqatan dia maqatan. Semua sebut Maqatan. ke depan sikit maqa. Maqo. Sebut maqa. Maqo. Barulah tebal. Cuba Salwa seorang. Innahu kana. Satu. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. 2 mantok untuk Salwa. 1, 2, 3. Mantap. Ya, semua baca innahu kana fahishatan. 1, 2 mula. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Maqtan balik dah. Maqtan tak nak. Maqo. Maqo. Semua Fatimah seorang. Maqo. Dah nak hampir jadi. Laju sikit. Maqatan. Maqatan. Ya, berarti selalu ya. Maqatan, maqo. Itu baru jadi betul. Tullabi. Naam. Kita akan pilih tajuk kita yang kita bacakan tadi iaitu mahram. Apa dia? Mahram. Jangan sebut muhrim tau. Ini muhrim saya. Saya boleh bermusafir dengan dia. Bukan muhrim. Muhrim tu dalam bahasa Arab orang yang berihram. Orang yang apa? Berihram. Yang pakai selepang putih tu kan. Yang tak ada kopiah tu kan. Pakai selipar tu. Labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Itu muhrim. Singular dia. Plural dia
muhrimun. Apa dia? Muhrimun. Orang yang berihram, ramai yang berihram ya. Tetapi yang kita nak sebutkan ni adalah mahram. Apa dia? Mahram. Mahram ni adalah orang yang haram dinikahi. Haram dinikahi, tak apa nak dedahkan aurat dekat dia. Yang kita akan bicarakan, siapakah golongan-golongan yang haram dinikahi. Boleh duduk serumah, biasanya orang yang dekat dengan kita. Jangan pula sekarang ni tak kira mahram, bukan mahram, membujur lalu, melentang sapu. Ada ke dia kahwin adik-beradik? Boleh ke? Tak. Astaghfirullahalazim. Lepas tu katalah, saya tak tahu. Kalau dah tahu ketika tu, terpisah dan terfasah on the spot. Itu sebab adik-adik yang rahmati Allah SWT, kita perlu tahu. Dan selain daripada perlu mengetahui tentang mahram ni, faedahnya yang lain, supaya yang mahram ni tak apa, kita boleh buka rambut depan dia. Kalau yang perempuan. Ya, Fatimah ada nak tanya soalan, silakan. Kalau adik angkat boleh kahwin ke? Adik angkat, Fatimah rasa agak-agak boleh kahwin ke tak boleh kahwin? Boleh. Itu sebab jangan bagi alasan, alah itu abang angkat saya, itu kakak angkat saya, itu adik angkat saya. Adik angkat dia terangkat tau, jangan main-main. Boleh diangkat untuk menjadi isteri. Boleh ke tak boleh? Boleh. Itu namanya mahram. Itu namanya bukan mahram. Walaupun kadang-kadang kita saja nak ambil anak angkat, tapi awas batasan sebab mereka tetap boleh berkahwin. Sebab ustaz pun ada pengalaman zaman-zaman sekolah dulu. Ada kakak-kakak tu dia tengok ustaz comel kan. Sebagai contoh, nak jadikan adik angkat padahal lain. Bagi gula-gula, bagi tu, bagi ni lah nama. Saya sayang lah kat awak. Dah lain macam rasanya takut. Kan, lama-lama bahaya. So ini yang kadang-kadang disebut kalimatul haq yuradu bihal batil. Kalimah bunyi macam hak, bagus, hebat. Adik angkat sayang lah semuanya. Tetapi di sebalik sayang tu adalah nakkan kebatilan dan kejahatan. Nakkan kebatilan dan apa? Kejahatan. Jahat. Ya. Itulah, Bi. Naam. Pada kita akan sambung selagi selepas ini siapakah golongan yang diharamkan. Tuan-tuan boleh lanjutkan dan bacakan terjemahan pada ayat 22 dan 23. Tapi kita tak sempat nak bacakan. Kita sambung selepas ini dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Anda mantap kerana bersama kami dan Ustaz Zamri dalam rancangan Adik dan Al-Quran. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih dan terus setia bersama kami dalam mengetahui apakah dia mahram, orang-orang yang haram menikahi dengan mereka. Ya. Sebelum itu ada 3 jenis mengikut riwayat Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas mengatakan diharamkan atas kalian 7 macam. Berapa macam? 7 macam. 7 macam wanita bagi laki. Bila kata sebut laki, maknanya perempuan pun samalah juga sebaliknya. Tapi senang nak cerita, nanti berserabut pula dia sebut ya. 7 macam wanita kepada kerana nasab dan 7 macam juga kerana pernikahan. Ada yang kerana nasab, nasab ni keturunan lah, kaum kerabat lah. Tapi 7 jenis macam juga yang daripada perkahwinan, jadi haram untuk berkahwin dengan dia dan seumpama dengannya. Maka dia kata ada 7 jenis. Oleh sebab itu, secara mudahnya, dibahagikan mahram ini kepada 2 jenis. Kepada berapa jenis? 2 jenis. Pertama, mahram mu'abbad. Sebut? Mahram mu'abbad. Yang kedua, mahram mu'aqqad. Sebut? Mahram mu'aqqad. Ataupun ada setengah menyebut mahram ghairu mu'abbad. Iaitu mahram yang tak selama-lamanya. Kalau mu'abbad tadi maksudnya mahram selama-lamanya, tak boleh kahwin. Kalau dia dah mati ke apa semua, segala-galanya sampai ke mati, tak boleh berkahwin dengan dia. Seperti ibu. Boleh kita kahwin dengan ibu sendiri? Tak. Bapak sendiri boleh? Tak. Dengan datuk boleh? Tak. Bukan atuk ya, dengan datuk kita. Ya, dengan nenek boleh? Boleh? Tak boleh. Dengan moyang? Tak. Dengan adik-beradik? Tak. Ini contoh mahram-mahram yang mu'abbad selama-lamanya akan haram untuk kahwin selama-lamanya. Tapi sekarang ni berlaku tak adik-adik? Kadang-kadang berlaku adik-beradik kahwin? Berlaku. Ya Allah. Dengan nenek? Ada. Astaghfirullahalazim. Dunia sudah pening lah. Ya, ada ke dengan adik-beradik, dengan mak? Ya, itu nenek tu cun. Kalau dulu cucu agaknya. Kan kalau balik kampung, ya Allah balik dah cucu aku seronok dan nenek. Sekarang kadang-kadang dah terbalik dah. Bukan sekadar orang kata kahwin, dia rogolnya pula nenek dia. Sedangkan dalam Islam meletakkan mahram mu'abbad. Walaupun ada berlaku di zaman jahiliah dulu, pernah berlaku. Tetapi dia kata yang dah berlaku tu sebelum turun ayat ni Allah ampunkan, tapi lepas ni jangan buat lagi. Ya. Yang kedua yang Ustaz sebutkan tadi, mahram ghair mu'abbad.
tidak selama-lamanya lah. Dia ada tempoh tertentu ataupun mahram muakkad. Muakkad ni dia ambil daripada perkataan waktu. Waktu-waktu tertentu ya. Contoh, katalah ustaz kahwin dengan isteri ustaz lah, confirm. Tiba-tiba isteri ustaz ada adik perempuan juga. Ustaz boleh tak ambil dia juga sekali berkahwin sama-sama serentak dengan isteri ustaz sekarang? Boleh? Boleh belah. Tak boleh. Tapi kalau isteri ustaz meninggal dunia sebagai contoh, akhirnya ustaz boleh kahwin tak dengan adik ipar? Boleh. Boleh. Maknanya haram sementara isteri ustaz hidup. Contoh, ya, tak boleh kumpulkan adik-beradik dia. Apa antara hikmahnya? Antara hikmahnya nanti adik-beradik berkongsi. Katalah isteri ustaz dengan adik perempuan dia berkongsi. Malam tadi dahsyat. Dengan saya okey. Ya, dengan saya tak okey lah. Jadinya dia menjadikan huru-hara Islam nak jaga benda ni. Jadinya tak boleh mengumpulkan di antara dua adik-beradik sebagai contoh. Begitu juga ketika mana hasil daripada perkahwinan lah biasanya ya. Ipar-ipar duai dan seumpama dengannya ya. Disebut secara detail pada ayat yang ke-23. Ini kerana perkahwinan biasanya. Sebagai contoh lagi, katalah ada bapa tiri. Bapa tiri itu berkahwin dengan siapa? Dengan isteri dia lah. Dengan isteri dia lah. Dan ketika itu tak sempat pula bercampur ataupun melakukan hubungan seperti mana suami isteri yang biasa. Tiba-tiba dia dah ceraikan isteri dia. Ketika itu isteri dia tu boleh dikahwini lah. Dan ketika itu hubungan dengan anak-anak semua tu macam mana? Mahram ke tak mahram? Tidak seperti biasa balik. Boleh berkahwin lah sebab tak ada pencampuran. Tapi bila dah ada pencampuran benih ketika itu, dia dah kahwin dengan anak-anak dia, semua jadi haram ketika itu mu'abbad. Sebab konsep dia mudah. Ibu tadi kan anak-anak dia kan banyak kan? Anak-anak dia dah ada darah-darah ibu dia kan. Tiba-tiba tak berkongsi benih lagi dengan siapa-siapa. Maksudnya dia dah ada suami tapi tak lakukan hubungan suami isteri macam biasa. Maknanya tak ada apa-apa dah. Tapi bila dah ada percampuran, maknanya seolah-olahnya anak-anak ni pun ada percampuran benih. Di antara ayah dengan ibu tu dah ada saham benih kat situ. Maka ketika itu dia jadi haram mu'abbad lah. Ya. Kalau bercerai pula, insya-Allah Atuk nanti akan cerita selepas ini. Tullah weh. Itulah secara mudahnya mahram mu'abbad dengan mahram ghairu mu'abbad. Nak cerita memang tak cukup satu episod adik-adik. Ayat yang ke-23 ini menceritakan secara detail ya berapakah bilangan mereka. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja. Secara konsep mudahnya ada yang mu'abbad, ada yang ghairu mu'abbad, tetapi yang lebih penting kita nak praktikal, nak pakai apa? Ketika mana yang bukan mahram ini, seperti mana ipar duai, seperti mana sepupu. Boleh kahwin tak sepupu? Boleh. Boleh. Memanglah kita saudara kita, tapi sepupu itu pun boleh kahwin. Jaga aurat. So aurat. Jaga aurat. Dengan pakcik boleh kahwin tak pakcik kita? Tak boleh. Dengan makcik? Tak boleh. Itu mu'abbad. Ya. Tapi yang tidak mu'abbad macam ipar, sepupu, sepepat, 2 pupu, 3 pupu. Kan kenduri-kenduri selalu berkumpul. Ketika itu aurat kena jaga. Tutup aurat, jaga seperti mana biasa. Moga-moga tidak berlaku sesuatu yang tidak diingini dalam Islam. Terlebih, sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bersama dengan Atuk insya-Allah dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Ya, Alhamdulillah dan terima kasih kepada cucu-cucu Atuk, masya-Allah ya, yang telah sama-sama mempendengarkan bacaan tadi. Dan terima kasih kepada cucu Atuk di luar sana yang masih setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Ustaz Zamri yang telah menceritakan tentang pengertian mahram. Apa dia? Mahram. Jadi Atuk nak ulang lagi sekali. Terima kasih Ustaz Zamri ya. Sebab hari ini Atuk dengar ramai cucu Atuk sana bila sebut muhrim. Muhrim betul tak? Betul. Salah ke betul tu? Salah. Kadang-kadang Atuk dengar cucu yang bergelar ustaz-ustaz tu pun, ustaz-ustazah tu pun, dia kata muhrim juga. Ustaz dah sebut tadi. Muhrim apa dia? Orang yang dalam ihram haji maupun umrah. Bila dia kata nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, atau dia kata nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maka dia dalam ihram apa?
Haji ataupun umrah. Yang pakai baju putih tu, ada nampak tak? Nampak. Yang kepala minyak tak ada rambut tu, nampak tak? Nampak. Itu nama dia apa dia? Itu yang muhrim. Adapun mak kita, kakak kita, abang kita, itu siapa dia? Mahram. Ini yang jadi masalah ni sebab kita banyak silap. Ya, maka sebab itulah kadang-kadang kita ni banyak benda kita kena perbetulkan. Walau bagaimanapun, mahram ialah orang yang diharamkan berkahwin dengan dia. Bila haram berkahwin, nak tahu siapa? Tolong cucu tahu, rojok ayat 23 surah An-Nisa. Sekarang kita bicara surah 22. Ambil 23 tu, disebut situ, ialah mahram kita. Hurrimat alaikum, siapa dia? Ummahatukum, wa banatukum, wa akhawatukum, wa ammatukum, wa banatul akhi, wa banatul ukh, wa banatul ukhti. 7 jenis itu mahram pada nasab. Tengok dalam ayat 3 surah An-Nisa. Itu diharam lagi tentang penyusuan. Siapa dia? Wa ummahatukum allati arba'nakum wa akhawatukum minah. Dia persaudara susuan. Saudara-saudara macam saya kata tadi. Kalau dia sedut susu seorang perempuan, seorang lelaki, tak kira lah seorang lelaki, dia sedut susu seorang perempuan, 5 kali sedut. Nyot, dia telan. Nyot, dia telan. 5 kali sedut. Berapa kali? 5. Dia kenyang ke tak kenyang ke, maka anak itu nama dia anak susuan. Anak apa? Susuan. Maka dia jadi apa? Mahram susuan. Dia kata mahram fir rada'ah. Mahram pada apa? Susuan. Maka kalau anak susuan itu lelaki, maka dia haram kahwin dengan ibu susuan dia. Kalau dia ada saudara-saudara dia, adik-adik kakak dia, boleh kahwin tak? Boleh. Tak boleh. Ini mahram pada penyusuan. Mahram apa? Mahram pada penyusuan. Maka haram pada perkahwinan. Siapa dia? Wa ummahatu nisaikum. Betul tak? Betul. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Apa tu? Ada lagi. Wa halailu abnaikum. Akhir sekali. Wa antajma'u bainal ukhtaini Illa ma qad. Jangan kumpulkan dua beradik. Nak ambil Fatimah pun nak, kakak dia pun nak. Mana boleh? No way. Dia tak boleh. Melainkan kalau Fatimah dah tak ada, isteri dia dah meninggal, dia boleh ambil siapa? Kakak dia. Orang Melayu kata apa? Ganti apa? Ganti tika. Ada dengar tak? Tak dengar? Ganti tika tu, kalau seorang lelaki, dia kahwin dengan seorang perempuan, tiba-tiba isteri tu mati, dia ada kakak. Ataupun dia ada adik. Maka dia boleh kahwin tak dengan adik dia? Boleh. Boleh. Itu nama dia ganti tika. Ulang sekali. Ganti tika. Tapi masa kakak dia masih ada, boleh ambil tak? Boleh. Tak boleh. Tapi boleh. Dengan syarat bila dia kahwin dengan adik dia, dia tengok, kakak dia Fatimah comel lah. Kakak dia comel lagi. Tak nampak kakak dia sebelum ni. Dia tak kacau adik dia. Dia tak usik adik dia. Dia terus cerai adik dia sebelum dia tidur sekali. Dia cerai adik kan apa? Nak apa? Nak kakak. Kakak lawak. Boleh tak? Tak. Boleh tak? Tak. Boleh. Sebab dia belum kacau lagi. Belum kacau. Dia kahwin-kahwin tengok-tengok. Siapa ni kakak dia? Dia terus cerai adik dia. Dia nak kakak. Boleh. Sebab dia belum lagi bersatu. Syarat dia. Begitu juga semasa dia masih ada, tak boleh dua adik. Melainkan bila seorang mati, baru boleh kahwin dengan kakak dia ataupun adik dia. Sebab nama orang Melayu panggil apa? Ganti tika. Walau bagaimana dalam konteks ini, kadang orang tanya, Tuk, habis kenapa suami, ada timah soalan? Contohnya kan, kalau abang angkat dengan adik angkat, boleh duduk serumah tak? Abang angkat, adik angkat. Mungkin Fatimah dia ada abang angkat dia, mak dia ambil belah abang angkat, ambil seorang luar tak kenal tak tahu siapa. Tiba-tiba mak pergi pasar, bapak ke pasar, tinggal timah dengan abang angkat saja. Ya? Maka hukum tetap berkhulwat. Maknanya orang jemaah boleh tangkap Fatimah. Sebab dia berkhulwat. Berdua-duaan dengan bukan mahram. Jangan sebab muhrim. Berdua-duaan dengan bukan mahram. Maka sebab tu tetap salah. Sebab anak angkat. Macam sekalipun, dia tetap dikira orang asing dan bukan mahram. Okey, Fatimah faham ya? Okey? Atuk. Ya, ada apa lagi soalan? Macam mana nak jadikan anak angkat tu mahram kita? Bagus soal hari ini Atuk nak cakap ni. Nak jadi dia mahram kita, Atuk cara begini. Siapa nak ambil anak angkat, adik angkat, ambil masa umur dia belum 2 tahun. Belum 2 tahun, susui. Bagi dia menyusu. Bagi dia isap susu kita. Dia bila dia isap susu kita, mungkin bola sakit. Lepas tu dia sudut keluar susu. Maka dia nyot.
Berapa kali? 5. Maka anak itu sudah jadi anak Mahram. jadi mahar susuan. Tak ada apa, boleh. Tak ada masalah kita. Tapi janganlah pergi pergi ambil adik dia dah umur 20 tahun, pergi ambil angkat umur 18 tahun. So nyusu dia. Boleh? Tak. Oh, terangkat dah tu bukan adik angkat lagi dah, terangkat. Maksud atuk ambil budak-budak umur belum apa? 2 tahun. Boleh kita susui. Tapi kalau perempuan umur dia 20 tahun, pergi ambil adik angkat umur 18 tahun, so susui dia boleh? Tak. Terangkat. Dua-dua terangkat. Bukan sebab tu nak jadi dia mahram, susui dia masuk umur dia belum. 2 Jadi tahun. atuk cadangkan siapa nak ambil anak angkat, nak jadi dia mahram, susui dia. Dengan syarat umur budak itu mesti belum 2 tahun. Kalau dah lebih, dah berbelah-belah tahun, jangan cari pasal. Faham? Okey, hingga bertemu lagi di sini akan datang dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Sampai itu, ma'assalamah. Wa ilal liqa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi. Bye.